Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'una ummati wa faraj annal humuma wal. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni masih lagi dapat bersama dan minta maaf agak terlewat sedikit. Inilah kerana disebabkan Ustaz baru habis satu majlis tadi, majlis Maulid Nabi, kerana malam ada setiap malam Jumaat kita ada majlis Maulid. Setakat ini Alhamdulillah masih lagi istiqamah, dan sekarang ini seperti biasa kita akan sambung balik pembacaan kitab hikam kita ini, dan kita sampai pada muka surat ke-31 Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. La tarhal min kaunin ila kaunin wa takunu kahimaril raha yasiru wal makanul ladzi irtahala anhu irtahala ilahi huwa allazi irtahala minhu. Maka maksud dia, jangan engkau berjalan daripada itu ke adalah engkau tak kala itu seperti berjalan hima, iaitu binatang hima, kedai yang mengisar gandum, dan adalah berjalan ia kepadanya itu, iaitu yang engkau berjalan dengan himmahmu daripada satu kaun kepada satu kaun, seperti bahawa engkau mengerjakan amal kerana menuntut darjat yang tinggi dan beroleh tinggi darjat, maka bahawasanya yang demikian itu kurang dalam hal dan bercampur dalam ikhlas amal, dan segala kaum itu bersamaan dalam jikalau didapat dalam setengahnya itu anwar sekalipun. Ini berkaitan dengan apa ini? Apabila melakukan amal dinasihatkan hendaklah melakukan amal itu dalam keadaan ikhlas. Maka amalan yang disertai dengan riak, dan ini menunjuk-nunjuk kita tergolong pada golongan orang yang hanya melakukan amal, yang amal tu dia inginkan sesuatu amal itu tetapi tidak sampai kepada Allah. Seperti dia inginkan amalan yang dia buat itu inginkan kepujian sebagai contoh, ataupun inginkan sanjungan, pujian, ataupun sesuatu manfaat daripada apa yang dia amal. Maka dikatakan bahawa amal-amal yang kita lakukan tadi, maka sebenarnya kita ini dalam keadaan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berjalan kepada Allah, pastikan perjalanan kita yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu biar benar-benar perjalanan ke mana-mana amal ibadat yang dikatakan bahawa seseorang yang melakukan amal ibadat tadi kerana inginkan sesuatu yang tidak sampaikan dia kepada Allah, tetapi masih lagi yang berkaitan dengan selain daripada Allah, maka amalan tadi adalah amalan yang merugikan, wal-iyadzubillah. Maka orang yang beramal ini dia kira ada lima sebab atau maka kelima-lima tujuan ini maknanya setengahnya diterima, setengahnya ditolak bagi kedudukan masing-masing. Apa lima tujuan orang beramal ibadat? Orang
Orang melakukan amal ibadat tujuan yang pertama kerana inginkan syurga. Inilah kebanyakan kita nak melakukan amal ibadat, maka orang yang melakukan amal ibadat dalam seumpama ini tujuan dia untuk masuk di dalam syurga, maka ibadat dia itu dikira tidak ikhlas mengikut orang muqarrabin, tetapi mengikut orang awam sudah ikhlas mengikut awam. Jadi dalam kita melakukan amal ini dikatakan bahawa seorang tadi ada yang melakukan amal kerana inginkan syurga. Inginkan syurga. Jadi bagi kita orang awam, maka tidak salah kalau kita ini peringkat awal, jadi untuk semangat kita nak melakukan syurga, itu tidak salah. Tetapi bagi orang awam, bagi orang orang arif billah ataupun para awliya Allah, orang yang beramal inginkan syurga itu ikhlas lagi. Ikhlas orang awam. Tetapi bagi orang yang dalam keadaan dia ini orang awam, orang kebiasaan, maka dia ini dikira sudah ikhlas. Tapi kita jangan sampai situ, teruskan. Mereka awal kita beribadat semata-mata kerana inginkan syurga. Yang kedua, ada orang yang beramal kerana apa? Dia beramal kerana inginkan, kerana takutkan kepada neraka, supaya tidak masuk ia di dalam neraka. Ikhlas lagi mengikut orang awam, mengikut orang arif billah, para awliya Allah. Kenapa tidak ikhlas? Kerana dia bukan nak Allah, kerana dia nak selamat daripada neraka sahaja. Maka dikatakan bahawa bagi orang awam sudah ikhlas, tetapi bagi orang yang arif billah, yang dekat, maknanya. Jadi kerana apa? Kerana dia ingin dia melakukan amal ibadat itu dalam keadaan takutkan kepada neraka. Yang ketiga itu kewajipan yang diperintahkan kepada dia. Maka dengan sebab kewajipanlah dia maknanya melakukan ibadat. Kalaulah tidak wajib, mungkin dia kata kalau tak wajib tak buat dah sembahyang. Orang-orang yang awam, orang yang kebanyakan orang, kalau dia sembahyang kerana kenapa kamu mengerjakan sembahyang, sebagai contoh, dia kata saya buat amal ibadat ni sebab maknanya buat amal ibadat ni sebab kewajipan, sebab Allah wajib, sebab tu saya buat amal ibadat. Maka ikhlas. Yang ingin orang yang arif billah ini, dia belum lagi ikhlas. Yang keempat, orang yang buat amal ibadat kerana mencari redha Allah, cari keredaan Allah Ta'ala, ini juga dikira ikhlas, tetapi belum lagi tinggi ikhlasnya. Dan orang yang paling tinggi ikhlasnya itu adalah dia ini maknanya dia tidak semata-mata kehambaan oleh Allah. Maknanya minta maaf kalau lain tak berapa okey. Ustaz pun dah cuba dah, tak tahu nak buat macam mana dah. Mungkin ada kata kalau payah di telefon barulah senang. Tapi insya-Allah harap malam ni tidak terganggu macam maka jangan engkau berjalan daripada satu kaum kepada satu kaum. Maksudnya jangan engkau berjalan daripada satu alam kepada satu alam, ataupun daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan, daripada satu makhluk ataupun satu makhluk. Bertujuan melakukan amal ibadat kerana daripada satu kehendak kepada satu kehendak. Jadi kaum di sini kita boleh kata sesuatu yang melibatkan alam, kerana nak kedudukan. Dikatakan juga kerana inginkan maqam-maqam yang tertentu pun dilarang sama sekali bagi orang yang benar-benar nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti jadi kita seumpama apa? Nanti dia kata engkau yang perjalanan kamu tadi je seperti hima. Hima ni kisah gandum ni dia pusing tempat yang sama saja. Jadi perjalanan tak sampai-sampai kepada Allah. Jadi sekarang ini kalau kita nak beribadat, para jemaah, kita niat begini. Apa dia? Kita niat nak sebagai hamba Allah.
ada nak hak kita ini hanya sebagai hamba, hanya menunaikan hak kita aja. Ada pun pemberian Allah nak masukkan kita dalam syurga, itu kita berserah kepada Allah. Maka dalam keadaan macam itu, janganlah kita hari ini melakukan amal ibadat, maka melakukan amal ibadat kerana ada tujuan-tujuan yang tertentu, kecuali tujuan yang dikehendaki. Yang pertama, ibadat kerana nak syurga. Yang kedua, ibadat kerana takut neraka. Yang ketiga, ibadat kerana kewajipan. Yang keempat, kerana redha. Yang kelima, kerana kehambaan. Maka orang-orang yang nak berjalan kepada Allah, dia adalah untuk kehambaan Allah, kehambaan kepada Allah Ta'ala. Dan buanglah segala tujuan-tujuan yang selain pada itu. 5 tujuan tadi itu masih lagi ikhlas mengikut orang awam, walaupun kerana syurga, kerana takut neraka. Dan jangan sampai beribadat kerana inginkan sesuatu daripada satu keadaan kepada satu lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tidak, kamu seperti hima yang mengisar gandum, iaitu yang berjalan ia kepadanya itu, iaitu berjalan ia daripadanya. Iaitu kisaran dia bertuju, dia berjalan di tempat yang samalah, maknanya tidak pergi, tidak sampai, tidak berjalan kepada Allah. Maka berpusinglah dia dari tempat dia, tidak keluar daripada pusingan tadi. Antara masalah orang-orang ahli ibadat, ini masalah ahli ibadat. Apa dia masalah ahli ibadat? Masalah ahli ibadat itu tidak mampu meninggalkan maksiat. Ini masalah kita. Makna masalah kita lah, ataupun masalah saya seorang, tahu jemaah takut tak tahu. Tapi masalah orang ibadat yang pertama, ataupun ibadat yang dia lakukan tadi, ibadat yang dilakukan itu maknanya tidak mampu meninggalkan maksiat. Yang kedua, ibadat yang dilakukan itu tidak mampu istiqamah. Yang ketiga, ibadat mencapai kepada ikhlas mata-mata kerana Allah. Dan yang keempat, ibadat yang dilakukan itu tidak mencapai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kita renung. Maknanya yang 4 perkara inilah yang dihadapi oleh orang-orang yang beribadat pada Allah. Sama ada ibadatnya itu dalam keadaan dia tidak istiqamah, ataupun ibadatnya itu dia beribadat, maknanya ibadat tapi dalam keadaan tidak mampu meninggalkan maksiat. Jadi ini semua perkara-perkara maknanya yang membawa kepada maknanya lalai kita kepada Allah. Habib Ali Zainal Abidin ada hantar mesej. Tapi tak apalah, nanti Ustaz akan berhubung dengan Habib Ali Zainal Abidin. Kebetulan. Baik. Moga-moga Allah Ta'ala merahmatkan guru kita Habib Ali Zainal Abidin yang ada masuk ni, tapi dia hanya mesej sahaja. Jadi tak apalah, nanti Ustaz akan berhubung dengan beliau. Bahawa kalau begitu nanti kamu akan berjalan kepada dia, yakni jangan engkau berjalan dengan himmahmu, dengan semangat kamu daripada satu kaun kepada satu kaun. Maknanya kaun ni kita letak dalam satu kaun ni tujuan atau dalam satu keadaan pada satu keadaan. Seperti dia kata apa? Seperti engkau mengerjakan amal kerana menuntut darjat yang tinggi, ataupun kamu beribadat kerana inginkan kedudukan yang tinggi. Yang tinggi dan beroleh tinggi daripada segala makam. Kamu ini beribadat tetapi kamu ini dalam beribadat tadi menginginkan satu makam-makam yang tertentu, kedudukan yang tertentu. Jadi dikatakan ibadat ini, orang yang tasawuf, orang yang ahli-ahli sufi ini, mereka melakukan ibadat, mereka tidak memikirkan. Maknanya mereka tidak memikirkan mengenai apa yang Allah nak beri kepada dia. Dia tak fikir apa Allah beri dia syurga ke dia, aku beribadat nanti Allah bagi kasih, Allah Ta'ala beri kepada aku rahsia-rahsia Allah. Mereka tidak perlukan itu. Mereka tidak memikirkan yang itu, kerana itu bukan matlamatnya. Itu bukan matlamat. Minta maaf kalau video sekat-sekat ni. Tapi Ustaz cuba sampaikan juga, insya-Allah.
dia melakukan ibadat bukan matlamatnya untuk mencari sesuatu, kecuali hanya mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah dengan beribadat dapat karamah, dengan beribadat dapat kemuliaan, dengan beribadat dapat murah-murah rezeki. Itu adalah jalan anugerah Allah yang dia hanya bersyukur di atas nikmat Allah Taala sebagai pemberian. Tak apa Ustaz teruskan ni, walaupun tersangkut-sangkut nanti ujian sikit kita. Minta maaf lah kalau tidak dapat menyampaikan dengan baik ni. Maka jangan kita berjalan dengan hemah, yakni cita-cita dalam satu kaum kepada satu kaum, seperti bahawa engkau mengerjakan amal kerana menuntutkan darjat yang tinggi. Seperti darjat yang tinggi segala maqam, sehingga langsung tiada berkehendak kepada dunia kerana menghendaki akhirat. Maknanya tuntutan yang demikian ini dari segi tasawuf atas sebenarnya, tetapi dia ini maknanya dia kira telah lari daripada tujuan sebenar melakukan amal ibadah. Kita melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, kita jangan mencari tujuan-tujuan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa kalau ada meniat untuk mencari kemuliaan lagi, bahkan orang-orang sufi mereka mengatakan bahawa hatta kepada ketinggian akhirat pun, ketinggian akhirat pun mereka tidak, itu mereka menyerahkan kepada Allah, kerana baginya ibadat itu hanya sebagai kehambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hal mutabat perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berjalan kepada Allah Taala ini, dia bila dia berjalan, yang dia fikir itu hanya keikhlasan kepada Allah, maknanya suci kepada Allah. Maka yang demikian itu kurang di dalam hal dan bercampur dalam ikhlas amal, dan segala kaum itu bersalahan dalam keadaan arya jikalau didapat dalam setengahnya ada anwar sekalipun. Yang demikian itu sebenarnya kedudukan dia kurang di sisi Allah. Walaupun mencari kedudukan akhirat, mereka tidak mencari selain daripada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya pengarang kitab kita ini, dia kata dalam ikhlas. Kerana apa? Kerana bersamaan dengan kaun, dengan selain daripada Allah. Macam buat sesuatu, kita beribadat kerana kita inginkan ini. Contohnya benar. Maknanya kita beribadat dalam ibadat Allah. Siapa yang janji-janji Nabi, siapa yang buat ini fadilatnya begini, siapa yang buat ini fadilatnya begini. Memang benar, memang ada fadilat. Namun sebenarnya perjalanan, maknanya fadilat-fadilat bukan tujuannya di situ untuk semangat kita, tetapi tujuannya bukan di situ untuk dapat amal dan untuk dapat apa yang kita cita-citakan. Nanti kita mahu beribadat kerana apabila kita sudah dapat tujuan kita, lalu kita meninggalkan ibadat. Maknanya, contoh kita kata tujuan dia bila saya berzikir, nanti orang akan ikut kata saya. Saya akan dapat kedudukan. Siapa yang berzikir dapat kelebihan begini. Nanti apabila dia berzikir, nanti setelah dia mendapat terhenti di situ. Dia terhenti di situ. Sedangkan perjalanan dia sama ada zikir ataupun apa-apa ibadat mesti menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa dalam keadaan itu dia kira termasuk keadaan dia seperti orang yang mencari selain pada Allah. Orang cari selain pada Allah, dia ibadat kerana nak meneni. Beribadat kerana nak negatif. Itulah orang beribadat kerana tujuan dia nak akhirat. Maka maknanya orang ini, ni kata pengarang kitab kita ni, maksud dia orang ini kalaulah dikin kepada Allah, maka tujuan ibadat dia itu masih lagi tidak ikhlas sebenar-benarnya.
Kerana apa? Kerana ada tujuan tertentu sebagaimana. Tujuan beribadat ingin apa? Ingin perniagaan maju beribadat semua, maknanya berzikir biar dapat rezeki, biar maju perniagaan dia. Maka ada matlamat dengan ibadat nak maka begitulah juga matlamat beribadat nak masuk syurga. Maka di kalangan ahli-ahli sufi, di kalangan ahli-ahlilah, orang yang mengenal Allah, mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadat para aulia Allah. Namun kita diajar agar dalam keadaan ikhlas melakukan amal ibadat kepada Allah, kerana Allah Taala telah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Sungguhnya kamu tidak diperintahkan melakukan ibadat kecuali ibadat yang kamu diperintahkan itu dilakukan dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sufi, pengarang kitab kita kata, walaupun tujuan akhirat masih lagi tidak ikhlas, kerana dia kata kamu beramal, mengerjakan amal kerana menuntut sesuatu dan menuntut sesuatu dari kamu melakukan amal semuanya adalah untuk mendapat sesuatu yang selain dari Allah. Ini gambaran orang-orang sufi. Maka oleh itu beramallah kerana mencari redha Allah sebagai kehambaan kepada Allah Ta'ala, bahkan menolak tujuan dunia seperti inginkan maju, harta banyak, inginkan pengaruh. Dengan berkat ibadat nanti pengaruh Allah beri, dengan berkat ibadat nanti ramai pengikut, dengan berkat ibadat nanti ramailah orang puji. Aku beribadat nanti Allah bagi aku masuk syurga. Ini tujuan akhirat. Ahli-ahlilah, orang yang dekat-dekat dengan Allah, mereka sudah benar-benar mengenal Allah. Dia mengatakan masih lagi makhluk. Tidakkah syurga itu makhluk? Maka mereka beribadat semata-mata ingin mencari Allah. Ini orang ahlilah. Dan ibadat itu masih lagi mau syurga. Ustaz sudah bagi tahu, kalau kita orang awam masih lagi sudah ikhlas mencari syurga, tetapi kedudukan kita ini adalah ikhlas yang Subhanahu wa taala, mengikut makam kita. Jadi kalau kita makam orang awam, kita beribadat nak syurga, tidak salah. Kalau kita makam orang awam, kita beribadat kerana takut kerana kendainya. Seandainya dengan kita beramal, maka Allah memberi kita makam, kita dinaikkan oleh Allah menjadi orang ahlilah. Maka tidak boleh lagi kita beribadat semata-mata ingin mencari selain pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikata di sini, walaupun seorang itu melakukan amal ibadat, jikalau dapat setengahnya itu anwar sekalipun, walaupun ibadat itu didatangi cahaya sekalipun, ataupun ada kesan-kesan yang baik sekalipun, namun bagi orang ahlilah kepada Allah tidak benar-benar lagi ikhlas, kerana ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi, dan barang siapa mengerjakan pada duniawiyah dan juga pada ukhrawiyah, sesiapa yang melakukan amal ibadat kerana inginkan sesuatu kedudukan yang tinggi di dunia, mana bangsa dunia, kedudukan daripada bangsa dunia, ataupun ukhrawiyah, yakni bangsa dunia. Bangsa dunia itu apa? Sesiapa yang melakukan amal, barang siapa yang mengerjakan amal kerana menuntut, kerana mencari darjat, yakni kedudukan yang tinggi, yakni kepada perkara dunia, tujuan nak dapat pengaruh. Contohnya, dia beramal, dia belajar ilmu tinggi, dia pun beramal, tujuan dia nak dapat pangkat. Maknanya dia tujuan dia beramal, maka tujuan dia itu, dia nak dapat sedikit daripada habuan duniawi. Orang yang mengejar atas untuk dapat darjat tinggi pada bangsa dunia ataupun bangsa akhirat,
bangsa akhirat ni dia nak kedudukan yang tinggi, seperti maknanya menjadi ahli syurga dekat negeri akhirat, ataupun mendapat pahala yang banyak. Maka mengenai akhirat ni pula, maka adalah ia berjalan, maka jangan engkau jadikan akuan itu tempat perjalanan bagimu. Maka adalah engkau itu seperti berjalan hima yang mengisar gandum. Yang mengisar gandum, dan yang permulaan perjalanan daripada itu, iaitu yang kesudahan berjalan kepadanya. Macam orang yang kisar gandum lah, macam hima. Dia mula situ, dia habis situ juga. Dia, orang Terengganu kata, pusing kat tula. Pusing tempat yang sama. Jadi dikatakan apa di sini? Dikatakan bahawa kalau kamu beramal ibadat kerana mencari kedudukan yang tinggi, maka perjalanan kamu tadi, maknanya adalah engkau menjadikan tempat akuan itu tempat perjalananmu. Apa maksud akuan ni? Maknanya tempat yang kamu seperti hima, masih lagi dunia, seperti kedai, yang mana kedai itu dia kisar gandum. Dia kisar gandum, orang Kedah kata ni pimai tantu. Maknanya orang Terengganu kata pak tula saja, dak naik-naik. Okey, baik. Para jemaah sekalian, ini penting. Ulama Sufi mengatakan bahawa orang yang beribadat tetapi dia tidak berjalan kepada Allah. Macam mana dia beribadat dia tidak berjalan pada Allah? Yang pertama, jalan kepada Allah untuk pergi kepada, yang pertama, ibadat yang dilakukan itu, yang pertama mesti maknanya ilmu yang benar. Dengan arti kata, bila kita nak berjalan kepada Allah, mesti kita beribadat berdasarkan ilmu yang benar. Ilmu yang benar, maksud ilmu yang benar ini iaitu yang menepati kehendak dan hadis ahli sunnah wal jamaah, dan juga disertai dengan ilmu yang bersanad daripada guru-guru yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, jalanan ibadat kita ini, untuk kita berjalan ibadat hendaklah dipimpin oleh guru yang benar. Dia kena ada guru. Jadi maknanya ustaz ni tunjuk jalan saja, cari di tempat masing-masing ada guru yang soleh, ada ustaz-ustaz yang soleh, belajarlah dengan mereka. Kalau kita melihat bahawa pada dirinya ada kesolehan, itu yang kedua. Yang ketiga, sebab kita beribadat kita seperti tidak berjalan kepada Allah. Yang ketiga adalah kita tidak bertaubat kepada Allah di atas dosa yang kita lakukan. Kata para ulama, sesiapa yang tidak bertaubat kepada Allah, maka dibimbangi ibadatnya seperti orang yang tidak berjalan kepada Allah. Orang yang tidak bertaubat, ia seperti tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat, mesti dia mengamali zikir sebagai jalan penyucian hati. Punya jalan penyucian hati. Maka perlu ada supaya bergerak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok di sini. Lalu dikatakan bahawa ada tujuan-tujuan, baik tujuan dunia atau tujuan akhirat, maka dia jadikan tujuan itu sebagai matlamat dia. Maka dia itu seperti hima. Hima ni kedai yang diambil di situ, dan diumpamakan dengan hima itu daripada yang terlebih sangat keji. Sangat keji dalam hal pekerjaan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala awliya. Minta maaf kalau lekat-lekat, maknanya ujian belajar, minta sabar sikit, insya-Allah. Tapi putus, yang paling penting dapat memahami apa yang Ustaz katakan. Maka dikatakan bahawa sesiapa yang melakukan amal ibadat seumpama itu, maka diumpamakan dengan hima, kerana sangat keji dalam hal ibadat tadi. Kerana dia telah beribadat mencari selain daripada Allah. Dan jikalau ada setengahnya anwar sekalipun, walaupun ibadat itu ada mendatangkan sedikit cahaya, maka dikatakan bahawa seorang tak lakukan ibadat, dia kena tulus. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang matlab
Aku beribadat ini ya Allah kerana aku sebagai hamba kepadamu. Aku beribadat untuk menjadi hamba kepada kamu. Jadi untuk beribadat menjadi hamba, seorang hamba itu dia kena ada 3 sifat. Sifat yang pertama, hamba itu dia tidak boleh merasa memiliki amal. Walau banyak ibadat macam mana pun para jamaah, jangan merasa sudah beramal banyak. Satu. Jadi tidak pernah merasa amal. Yang kedua, ketika mana dia beramal, dia sentiasa merasakan amalnya kurang sempurna. Dirasa kurang sempurna. Jadi sebab itu Nabi ajar kita lepas sembahyang istighfar. Kenapa istighfar? Bukankah sembahyang kita tidak melakukan maksiat, kita sembahyang, tapi Nabi ajar kita beristighfar. Kita beristighfar. Kenapa? Jangan rasa sudah cukup dengan perbuatan dengan amal kita. Rasa tak sempurna semua. Rasa tidak, rasa banyak dosa, banyak bersalah walaupun beramal, walaupun kalau dalam keadaan tengah beramal tadi. Maknanya kemudian yang ketiga, seorang hamba Allah Ta'ala itu dia sentiasa merasa fakir kepada Allah. Tidak akan merasa dia akan jadi, dia memiliki amal, dia soleh, dia tidak. Bahkan dia merasa dia tidak ada apa-apa. Maka seorang yang meletakkan dia hamba kepada Allah adalah seorang yang merasa tidak memiliki apa-apa, tidak memandang kepada amalnya, walaupun dia itu orang yang sudah beramal. Baik, kita tengok. Walakin irhalla minal aqwan ila al-mukawwin. Mukawwin itu rabbikal muntaha. Katanya apa dia? Wa anna ila rabbikal muntaha. Walakin ilhalla minal aqwani ila al-mukawwin. Mukawwin ini Allah. Makna mukawwin itu Allah. Dan tetapi hendaklah engkau satu perjalanan atau satu tujuan kamu kepada mukawwin. Mukawwin itu Allah. Kepada alam yang kamu berjalan daripada segala yang selain pada Allah, pergi kepada Allah. Selama ini kita beribadat tuju selain pada Allah, sekarang ini hendaklah engkau berjalan menuju kepada mukawwin, iaitu Allah yang mengadakan kamu. Maknanya, jadi selama ini kalau ibadat kita tidak menuju kepada Allah, maka pergilah kamu kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah sehabis-habis tujuan kita. Dan tetapi engkau, dengan sekiranya engkau angkatkan himmahmu kepadanya, kepada Allah. Kamu berjalan yang selama ini ada cita-cita yang selain pada Allah, bawa cita-cita itu kepada Allah. Buang cita-cita yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah tempat himmahmu itu berhenti atasnya. Segala cita-cita kamu, segala semangat, kesungguhan kamu kembali kepada Allah, terhenti atas Allah. Jangan engkau kendaki yang lain daripadanya. Jangan cari dan kita merasa bahawa kita layak untuk dapat pujian dengan ibadat kita, ataupun jangan kita ada tujuan-tujuan yang tertentu yang merupa duniawiyah, dunia, ataupun hatta kepada ukhra, sampai kita merasa jangan kita merasa kita sudah layak memasuki syurga Allah, sedangkan kita ini banyak lagi. Maknanya, jadi macam mana beribadat dapat pahala? Sebenarnya niat dapat pahala boleh. Dia boleh bagi peringkat awal, bagi orang awam. Setelah kamu berjalan kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah untuk memelihara perjalanan, maka berpindahlah kamu daripada ibadat nak pahala, daripada ibadat nak syurga, daripada ibadat nak takut ke neraka, berpindah kamu beribadat. Cerita ada satu orang ahli ibadat, dia ini soleh, seorang ahli sufi, dia ini soleh. Jadi bila dia soleh ini, satu hari dia ini beribadat, lalu Allah Ta'ala hantar malaikat pada dia. Allah Ta'ala hantar malaikat, lalu malaikat tu kata, aku ini utusan Allah, aku ingin menyampaikan kepada kamu, menyampaikan yang kamu lakukan ini, amal soleh yang kamu lakukan selama ini tidak melayakkan kamu masuk dalam syurga Allah.
Kata malaikat tadi. Kalaulah datang malaikat khabar gitu pada kita, ke mana kat? Mugi semayang ke, mugi semayang lama ni pun, mu tak boleh masuk syurga. Allah khabar kat aku, mu ni ahli neraka. Rasa ke mana? Jadi dia kata ibadat kamu ini tidak melayakkan kamu masuk dalam syurga. Tetapi sang hamba Allah Ta'ala dia tetap tenang saja. Dia tidak bersedih. Dia tidak tunjuk rasa sedih. Dia tak tunjuk dalam neraka. Ya Allah, kenapalah engkau tetap aku dalam neraka? Tidak. Dan dia pun tetap beribadat seperti mana biasa. Setelah dia beribadat sebagaimana biasa, sedikit pun dia tidak kurangkan amal ibadat dia. Bahkan bertambah amal ibadat dia. Sedangkan sudah diberitahu bahawa akhirnya dia beribadat. Lalulah malaikat itu berkata kepada Allah, Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan hamba-Mu itu. Lalulah Allah Ta'ala beritahu pada malaikat. Kamu bagi tahu pada malaikat, kepada dia, wahai malaikatku. Maka beritahulah dia. Maka bila dia beritahu saja kepada sang saleh tadi, kata dia, aku utusan Allah. Datang pula kali kedua. Datang pula kali kedua, hari ni aku datang pula kepada kamu dan aku nak beritahu. Amal ibadat kamu buat, Allah Ta'ala kata boleh masuk syurga. Dulu maknanya masuk neraka, sekarang ni boleh masuk syurga lah. Lalu kata dia berkata, wahai utusan Allah, seandainya engkau mengatakan kepada aku ahli syurga ke ahli neraka pun, aku itu tidak kisah mengenai kedudukan itu. Kerana aku ini hamba Allah Ta'ala. Jadi Allah nak letakkan aku syurga ke, Allah nak letak aku neraka, itu hak Allah. Tetapi aku sebagai hamba Allah Ta'ala, hak aku. Jadi dia kata hak aku sebagai hamba beribadat. Lalulah malaikat itu beritahu kepada Allah, Ya Allah, engkau ini lebih mengetahui akan hamba-Mu itu. Allah berkata kepada malaikat itu, wahai malaikatku, hamba-Ku yang ikhlas. Baik. Kemudian dikatakan bahawa apabila kita nak melakukan amal tadi, maka jangan kamu terhenti. Himmah kamu jangan selain daripada bahawa dan jangan engkau kehendaki lain daripadanya, dan tiada yang engkau kenal dalam dua negeri itu melainkan akan dia. Kerana tidak ada lain seperti firman Allah yang maha tinggi, dan bahawasanya kepada Tuhanmu jua kesudahan, wa anna ila rabbikal muntaha. Maka kepada Allah Ta'ala tempat kesudahan dia. Kesudahan maknanya pada jalan awal, permulaan dan akhir, kerana kepadanya tempat kembali. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala lah tempat kembalinya, wa anna ila rabbika muntaha. Maka hendaklah kamu ini, baik untuk dunia baik untuk akhirat, hanya mencari Allah. Jangan. Maka dan tiadakah engkau kenal dalam dua negeri, dunia dan akhirat, kerana tidak ada dalam dua negeri itu selain daripada Allah. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Seperti firman Allah Ta'ala, wa anna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah kesudahan segala sesuatu, dan Allah Ta'ala lah jua pada segala kembali kepada dia. Semua akan kembali kepada Allah. Maka jadikanlah olehmu akan hamba Allah. Bagaimana hamba Allah? Maka hendaklah kita menyempurnakan akan janji Allah Ta'ala. Maka jadikan olehmu akan hamba bagi Allah, dan sempurnakan olehmu akan segala janjinya. Dan jangan engkau kerjakan bagi sesuatu gharad, yakni tujuan. Tujuan yang kembali ia kepadamu. Jadi jangan ada tujuan tadi, tujuan balik pada kita. Kita kata saya ini berniaga, saya nak cari harta untuk tolong agama Allah. Tetapi sebenarnya kembali pada diri sendiri, sebenarnya niat untuk diri sendiri maknanya. Maka ini adalah tidak ikhlas di dalam amal.
minta maaf di atas segala kesulitan yang berlaku. Ustaz harap Ustaz dapat teruskan. Moga-moga para jemaah dapat memahami apa yang cuba Ustaz sampaikan. Ada pun putus-putus tu Ustaz minta maaf banyak-banyak. Tak tahu nak buat macam mana. Ya, insya-Allah. Takut besok kita cuba lagi. Maknanya tak boleh putus asa dalam menyampaikan ilmu Allah Taala ini. Baik, kita tengok. Maka dikatakan bahawa ingat, jangan ada satu tujuan. Gharad ini tujuan ataupun maksud. Akhirnya maksud kembali pada kamu. Ini contoh saja, jangan marah, contoh saja. Contohnya ustaz berniaga. Maknanya ustaz berniaga. Ustaz pun kata ustaz berniaga ni untuk agama Allah ni, nak tolong agama Allah. Tetapi di sebaliknya ada niat. Niat apa? Untuk diri sendiri. Balik pada diri, maka itu dikira tidak ikhlas lagi. Maknanya ada pun jalan, berjalan daripada satu keadaan kepada satu keadaan itu ada tiga. Macam mana berjalan? Berjalan daripada satu keadaan kepada satu keadaan itu ada tiga. Yang pertama, berjalan kepada perangai mazmumah kepada perangai mahmudah. Yang pertama kita berjalan ini yakni berjalan daripada satu jalan kepada satu jalan, yakni daripada perangai yang mazmumah, perangai yang keji, kepada perangai yang mahmudah, perangai yang terpuji. Kita kena berjalan pada Allah. Macam mana nak berjalan? Ada tiga perjalanan. Perjalanan yang pertama ialah kamu berjalan dengan meninggalkan perbuatan perangai yang keji, pergi kepada perangai yang terpuji. Perangai yang terpuji. Maka tinggalkan sifat-sifat mazmumah dan berjalanlah kita dengan sifat-sifat mahmudah, maknanya. Okey, seandainya sudah kita tinggallah sifat-sifat mazmumah tadi, kita sudah pergi kepada jalan baik, melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua berjalan daripada suatu keadaan yang kurang kepada yang lebih baik. Maknanya kita sudah ibadat, tetapi ibadat kita belum lagi istiqamah. Contohnya, kita sudah baca Quran tapi kita tidak berzikir lagi, maka tambah lagi daripada ibadat yang baik, bertambah lagi dengan baik. Dulu tidak zikir, sekarang sudah zikir. Bila sudah berzikir, orang yang sudah berzikir, alhamdulillah, tambah lagi baik. Dulu sudah baca Quran, sudah berzikir, puasa sunat, tambah lagi puasa sunat. Orang yang sudah puasa sunat, tambah lagi sembahyang tahajud, pergi pada sembahyang tahajud. Begitulah yang baik pergi kepada lebih baik. Kemudian yang ketiga, berjalan daripada suatu keadaan amal yang hasanah kepada suatu yang sawab, atas hasanah, iaitu pahala, atas kebaikan itu dengan beberapa darjat. Pada sekalian itulah yang nakis, yang kurang, maknanya. Jadi dikatakan bahawa satu orang, yang ketiga, dia berjalan pada satu keadaan amal yang baik. Bagus dah dia berjalan amal yang baik kepada sesuatu, tetapi tujuan untuk mendapat pahala sebagai kebaikan yang dilakukan tadi, untuk dia mendapat darjat yang tinggi, dan ini dipanggil nakis. Apa makna nakis? Ini dikira kurang ni ikhlas ada, kurang ikhlasnya lagi. Ikhlasnya kurang. Maknanya apa? Kerana apa? Kerana masih lagi menuntut selain daripada Allah. Ini peringkat awal, tak apa. Kalau kita dah macam mana, tadi orang tanya dah macam mana ustaz, saya sembahyang nak cari pahala, kita beribadat nak cari pahala, maka ikhlas tetapi kurang kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna untuk kita nak tinggikan keikhlasan kita, kita tidak boleh lagi niat begitu, hanya kita niat untuk nak jadi hamba kepada Allah. Maka orang yang beribadat nak jadi hamba Allah, satu. Yang kedua, beribadat nak dapat redha Allah, itu dikira orang yang mencari Allah. Dia nak cari Allah Ta'ala. Jadi itu kurang, nakis. Nakis itu kurang, bukan tidak ikhlas, tapi kedudukannya kurang lagi. Dulu ada satu orang, hidupnya susah. Jadi dia mengadu pada kita, ustaz macam mana tolong saya ustaz, gini-gini. Maka kita pun bagi tahu, kalau kamu mahu murah rezeki, kamu amalkan sembahyang duha. Sembahyang sunat duha, insya-Allah nanti Allah bagi murah rezeki.
Jadi kata-kata ustaz ini dia pegang. Dan akhirnya dia bersembahyang dengan sembahyang sunat duha. Alhamdulillah. Ustaz tak tahu dia sembahyang sunat duha. Selang berapa lama kemudian dia sembahyang sunat duha tu, selang berapa lama dia bagi tahu, Ustaz, saya sudah sembahyang sunat duha tetapi rezeki tidak tambah-tambah lagi. Maknanya. Lalu bila dia kata begitu, terkejut kita bagi tahu dia sebenarnya kita beribadat, kita nak dekat dengan Allah. Adapun Allah nak tambah, nak bagi rezeki kita, itu serah pada Allah. Bila Nabi kata orang sembahyang sunat duha ni murah rezeki, orang baca surah Waqiah ni murah rezeki contohnya. Bukan bermakna duit semata-mata. Kadang-kadang dimurahkan rezeki dengan diberinya iman dan seumpamanya. Makna sehingga kita ada masalah pun kita tidak gusar kerana Allah Ta'ala beri keimanan yang kuat pada kita. Jadi sekarang ini fokuskan betul-betul. Jadi kalau nak jadi nak buat ibadat, niatlah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu kita sebut lillahi ta'ala tu, orang sufi sudah tolak dah. Orang sufi dia kata lillahi ta'ala tu bukan lil jannah. Bukan juga li khauf minan nar, bukan juga. Bin najati minan nar pun bukan juga. Habis tu maknanya lillah, kerana mencari Allah Taala. Dah yang berdoa, doa tu sebagai adat hamba. Adat hamba kena doa. Maknanya waqina azabannar. Minta kami jauh pada itu adab hamba. Tetapi kehendak kita adalah sebagai hamba kepada Allah. Inilah yang diajar oleh ulama kita ini, supaya kamu benar-benar memahami ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yang awal itu apabila ada ia dengan nisbah iktisab perangai yang hamidah. Iktisab ni maknanya perbuatan perangai yang terpuji, pada halnya kasih bagi kesempurnaannya dan benci bagi kurang barang yang tiada bagi Allah Ta'ala. Maka dikatakan lagi bahawa maka yang awal itu apabila ada ia dengan nisbah iktisab. Apa makna nisbah iktisab ni? Yakni memperolehi, dia berusaha untuk mendapat sesuatu. Maknanya. Jadi melalui perangai yang hamidah, melalui dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, pada halnya kasih ia bagi kesempurnaannya dan benci ia bagi kurangnya, iaitu barang yang tiada reda bagi Allah, maka itu adalah satu perjalanan yang baik. Maka dikatakan bahawa apabila seorang tadi dia melakukan satu amal dia dan untuk mendapatkan sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang terpuji di antaranya ialah kesempurnaan. Inginkan kesempurnaan supaya dia jauh daripada kemukaan Allah. Ini tak apa. Kita beribadat ataupun kita supaya kesempurnaan itu supaya Allah kasih. Kita nak buat ibadat dengan semua supaya Allah kasih, dan kita nak supaya kita ini redha, dapat keredaan Allah, jauh daripada kemukaan Allah. Itu tidak ada masalah. Maknanya, maka dikatakan bahawa itu yang pertama. Kenapa kita buat ibadat kita nak sempurna? Kita nak sempurna itu bukan yang kita cari itu kesempurnaan dalam ibadat sebagai menyempurnakan hak hamba, maka itu tidak mengapa. Itu suatu perjalanan yang baik. Allah Ta'ala kasih. Maknanya. Tetapi yang kedua ini dikatakan yang kedua, yang kedua itu hamidah pada dirinya, tetapi apabila melihat ia akan memberi manfaat pada dirinya tiada daripada yang mengadakannya, maka iaitu mahjub dengan dia, maka bahawasanya diri itu akuan, tiada memberi mudarat dan tiada memberi manfaat. Yang kedua, dia cari pujian, dia dapat hamidah, sebenarnya itu terpuji pada dirinya, tetapi apabila melihat ia akan memberi manfaat, maknanya oleh yang lebih baik itu adalah usaha gigihnya dirinya tadi, maka dan tiada melihat bahawa itu anugerah daripada kurniaan Allah. Baik gini. Yang kedua ni, kalau dia melakukan ibadat tapi dia fikir manfaat atas diri dia saja. Apa diri dia? Tujuannya nak dapat anugerah kurniaan Allah.
Oh, saya kena, orang yang bangun malam ni, orang yang bangun malam sembahyang tahajud tak tinggal ni, maknanya rezeki kerja dia. Oh gitu kata, dia pun dapat tahu. Maka dia bangunlah malam. Dia bangun malam tu tujuan dia tadi untuk mendapat, dia pun gigih, semangat dia, tiap malam dia bangun. Lalu dia kata, oh sungguhlah semenjak saya bangun malam ni murah sungguh rezeki tadi. Tapi sebenarnya dia terhijab lagi. Terhijab dengan apa? Dengan perbuatan dia tadi. Sebab apa? Sebab dia hanya cari sesuatu untuk dirinya sahaja, bukan untuk kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak memberi manfaat kepada diri dia, tetapi tidaklah membawa mudarat. Maknanya dia dapatlah bahagian dia tadi, kerana ada amal ibadat yang dia lakukan tadi, hanya dapat manfaat pada diri dia saja, tetapi kedudukan di sisi Allah tidak membawa lagi benar-benar ikhlas dalam melakukan amal. Dan yang ketiga itu mahmudah pada suatu wajah dan mazmumah pada satu wajah. Seperti ikhlasnya daripada darul fana kepada baqa, maka adalah ia sejahtera daripada azab. Maka wajah yang mazmumah itu syughulnya pada bahagian nafsunya daripada musyahadah Tuhannya, dan tiadalah yang demikian itu daripada hal orang yang arif billah. Ini yang ketiga. Yang ketiga ni dia mahmudah pada satu wajah. Satu wajah maknanya dari satu sudut lah. Dari satu sudut dan terpuji, dan mazmumah pada sudut yang lain terkeji. Jadi yang terpuji itu mana? Seperti ikhlas dia. Ikhlas dia dalam melakukan amal tadi, daripada darul fana ni dunia, kepada darul akhirah, kepada darul baqa tu akhirat. Maka adalah ia terpuji. Kerana apa? Kerana ada ikhlas dia dalam melakukan amal ibadat. Dan sejahtera daripada azab, maka dia selamat daripada azab. Tetapi wajah yang mazmumah, yang keji itu, yakni sibuk dia dengan bahagian nafsu dia. Apa dia nafsu dia? Kadang-kadang walaupun perkara itu melibatkan musyahadah kepada Allah, maknanya apa dia? Seperti apa? Dan tiadalah hal yang demikian itu daripada hal orang yang arif. Seperti bila dia beribadat kepada Allah Ta'ala, maka Allah memberilah karamah-karamah yang tertentu. Maka dengan sebab itu, maka berseronok dia dengan karamah-karamah yang dia dapat. Maknanya kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka itu bukan orang yang arif billah. Orang yang arif billah ni, dia ini bukan kejar kepada karamah, bukan kejar kepada pemberian-pemberian. Dia tidak lekat, dia tidak berhenti di situ. Dia hanya sibuk dengan Allah. Jadi benda yang ini, dia kira orang ini tidaklah diazab, tetapi tidak mencapai orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam amalnya. Maknanya, maka dikatakan lagi dan dikatakan lagi bahawa dan adalah berjalan kepada Allah Ta'ala itu dengan fana daripada segala kainat, dengan melihat mukawin itu Allah, dan iaitulah yang dituntut, dan inilah kesudahan amal. Maka inilah dikatakan kesudahan amal. Maknanya apa? Maknanya seseorang tadi ketika mana dia melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka perjalanan dia tadi dia kena fana, hapuskan dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kena hapuskan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan bahawa dengan melihat mukawin, dengan hati tuju kepada mukawin itu Allah, tuju pada Allah, iaitu yang dituntut. Dan inilah kesudahannya. Maka yang dicari sebenarnya itu apa? Allah. Tidak mencari yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seseorang tadi mesti pergi kepada Allah.
tidak boleh pergi kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kita perjalanan kita kepada Allah Taala ini kadang-kadang begitulah. Maknanya kadang-kadang ada saja halangan-halangan untuk kita ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian katanya lagi, wansu ila qaulihi alaihi salatu wasalam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka tengoklah, tilik kamu kepada firman Allah Taala, sesiapa dia kata barang siapa ada pindahnya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka adalah pindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Yakni maka amalkan olehmu atas demikian itu seperti bahawasanya engkau berpindah kepada kedua-duanya. Berpindah kepada apa? Kepada Allah dan Rasul. Jangan engkau berhadap kepada lain padanya walaupun buat amal. Seperti orang berhijrah, sahabat Nabi berhijrah, dia berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah, tetapi ada di antara sahabat dia berhijrah ke Mekah Madinah kerana dua tujuan. Tujuan pertama kerana nak harta, berniaga. Tujuan kedua kerana nak kahwin. Maka Nabi kata, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesiapa yang berhijrah kerana inginkan dunia, untuk dia dapat dunia, dan untuk seorang wanita untuk dia kahwin, maka dia dapat apa yang dia niatkan. Maka dalam ibadat niat kita apa? Kalau niat kita dunia, saya berniaga ni tolong agama, tapi terselit di hatinya dunia. Saya ini buat baik, saya tolong orang fakir miskin, saya bagi infak fakir miskin, tujuan ni nak tolong orang-orang susah. Tetapi kalau ada dunia, kalau ada pujian. Jadi jaga perbuatan yang baik itu, jaga betul-betul supaya perbuatan yang baik itu tidak sia-sia. Maknanya kalau kita infak betul-betul kerana Allah Ta'ala, dan jangan tertuju kepada pujian. Jangan tertuju kepada apa yang kamu dapat. Mungkin sanjungan, mungkin apa-apa kamu dapat itu, maka jangan terpedaya dengan perkara itu. Kerana apa? Kerana itu bukan matlamatnya. Lalu dikatakan lagi, maknanya, dan barang siapa ada pada Allah Ta'ala kebinasaannya, maka atas Allah Ta'ala gantinya. Barang siapa keluar ia daripada rumahnya padahal berpindah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian maka dapat mati akan dia, maka bahawasanya jatuhlah pahala daripada Allah, atas Allah Ta'ala. Jadi apabila satu orang tadi dia berpindah maknanya dengan sebab berpindah kerana Allah Ta'ala, lalu dia binasa, maka dia mengikut apa yang dia niatkan tadi. Niat kerana Allah, dapat kerana Allah. Hatta berperang pun, ada orang sahabat berperang kalau niat kerana Allah. Tapi kalau orang itu berperang kerana dunia, walaupun dia tengok mati berperang dengan masuk dalam tu, maka dia kira apa yang kamu niat. Lepas tu dalam suratul Maidah Allah bertanya kepada malaikat, allazina tatawaffahumul malaikatu zalimin anfusahum. Ketika mana Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, maknanya yang mati dalam keadaan menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum, maka malaikat bertanya, apa yang jadi pada kamu? Qalu kunna mustad'afina fil ard, lalu mereka mengatakan, kami ini orang lemah atas muka dunia. Lalu malaikat berkata, alam takun abdullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, tidakkah bumi Allah Ta'ala luas, kenapa kamu tidak berhijrah? Maka kisah ini dalam surah Maidah kalau tidak silapnya menceritakan bahawa ada sahabat orang ajak berhijrah, dia tidak berhijrah. Kerana dia sayang lagi kampung halaman. Akhirnya berlakulah peperangan. Bila berlaku dalam peperangan, lalulah orang musyrikin Mekah kerah belaka semua pergi berperang menentang Muhammad, ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia beriman pada Allah ketika itu, dia menyembunyikan keimanan dia. Lalulah kalau dia kata saya ni pengikut Rasulullah, maka orang bunuh dia. Dan dia akhirnya dia duduk di medan perang, dia duduk di pihak musuh. Padahal dia beriman kepada Allah. Akhirnya dia terbunuh dalam peperangan tadi. Allah cerita dalam Al-Quran, kenapa kamu duduk? Qalu fima kuntum, kenapa kamu jadi macam ni?
Dia kata nak awak kerana kami ni lemah. Kami bukan nak pergi perang menentang Muhammad, tapi kami terpaksa. Lalu Allah Ta'ala kata, alam takun abdullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi Allah luas? Kenapa kamu tidak berhijrah dulu? Akhir sekali binasalah dia. Jadi begitu, kena hijrah. Apa makna kena hijrah? Kena tinggalkan. Apa maknanya? Kena tinggalkan apa yang kita sayang. Kita nak berjalan pada Allah, maka kena tinggalkan tidur. Kena tidur banyak-banyak. Kena tinggalkan makan banyak tu, kena tinggal. Maknanya cakap-cakap banyak sia-sia, kena tinggal untuk nak beribadah pada Allah. Dan kena tinggal niat-niat yang mencari selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan fama kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dikatakan bahawa barang siapa ada berpindah kepada dunia, nascaya beroleh akan dia kepada perempuan, nascaya dinikahinya akan dia, maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah, ia akan nikah kepadanya. Kalaulah dia niat untuk nak mengahwini seorang perempuan, maka dia dapatlah kahwin dengan seorang perempuan, tapi dia akan dapat apa yang dia niat tadi. Maka apa yang dia niatkan, maka inilah yang membawa kepada kebinasaan. Kemudian dikatakan lagi, dan sesungguhnya menjagakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, maka adalah perpindahan itu kepada Allah dan Rasul. Maka hendaklah berpindah seorang tadi semata-mata kerana Allah dan Rasul, iaitu makna berjalanlah daripada segala akuan kepada mukawwin. Berjalanlah kamu kepada segala akuan, yakni selain pada Allah, kepada mukawwin, kepada Allah, iaitu yang dituntut daripada hamba, itulah yang dikhendaki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi matan ini panjang, jadi kita mungkin berhenti di sini dulu. Insya-Allah malam besok diizinkan Allah kita sambung sikit mengenai ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini yang dapat disampaikan, minta maaf banyak-banyak seandainya ada kesulitan di atas lain yang berlaku. Ustaz cuba dah sedaya upaya, insya-Allah moga-moga malam esok semakin baik. Jadi apa pesanan kita, kalau boleh pakat-pakat kita baiki diri kita, jangan merasa kita sudah soleh, jangan merasa diri kita sudah baik, bahkan kita hendaklah sentiasa muhasabah diri kita dan kita mohon kepada Allah, bersangka baik dengan Allah Ta'ala, Allah akan kurniakan ikhlas kepada kita insya-Allah, dan kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kepada kita kebaikan-kebaikan di dalam amal. Kebaikan dalam amal. Maka untuk nak dapat ikhlas macam mana, besok kita Ustaz akan bicara macam mana nak mendapatkan ikhlas itu dengan 4 tanda-tanda ikhlas. Kita sambung sedikit. Kemudian ikhlas ini kita beribadat memikirkan tentang sifat kita sebagai hamba. Kita beribadat memikirkan hak kita sebagai hamba. Kita beribadat bukan kita memikirkan hak Allah terhadap kita. Mana hak Allah terhadap kita ini, maknanya itu hak Allah. Allah nak bagi kita syurga ke, Allah Ta'ala nak bagi kita neraka ke, itu hak Allah maknanya. Tapi Allah Ta'ala boleh maknanya memaafkan kita. Jadi hak kita sebagai hamba beribadat saja pada Allah, dan hak kita kena pindah. 3 pindah. Yang pertama, pindah akhlak kita daripada akhlak buruk kepada akhlak yang lebih baik. Kemudian yang kedua kepada ibadat yang lemah kita ibadat kepada ibadat yang rajin. Yang rajin. Yang kedua. Yang ketiga, hati yang lalai kepada hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada para jemaah sekalian. Moga-moga Allah Taala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz doakan agar semua mendapat kebaikan, dan insya-Allah moga-moga kita semua dikumpulkan di dalam syurga Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan juga dosa guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, walaupun kami banyak
banyak dosa, kami lalai padamu ya Allah, namun kau terimalah amal ibadat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu padamu ya Allah, agar engkau pemudahkan kami beribadat seperti dulu ya Allah. Kami dapat sembahyang di masjid, dapat menyampaikan kuliah dengan baiknya di masjid ya Allah, dapat menjalani kehidupan ya Allah yang baik ya Allah. Mungkin disebabkan dosa-dosa kami minta ampun padamu ya Allah. Janganlah disebabkan dosa-dosa kami ya Allah, lalu engkau menghukum kami ya Allah, lalu kami jauh padamu ya Allah. Namun kami yakin engkau Tuhan yang maha baik kepada kami ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kurniakan kami husnul khatimah, kurniakan adab kami padamu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.